kita bertemu lagi dalam siri yang ketiga, dalam siri-siri penerangan aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam, dan kita masih lagi dalam mukaddimah. Dalam siri yang ketiga ini kita akan menjelaskan tentang apakah konsep perpecahan, ciri-ciri dan rukun-rukunnya yang dianggap menyimpang daripada Islam atau menyimpang daripada ajaran Islam yang sahih yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana perbezaan pendapat telah berlaku sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berlakunya perang Ahzab, perang Khandaq, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk pergi memerangi Bani Quraizah di perkampungan mereka di Madinah, kerana mereka didapati telah bersubahat dengan golongan musyrikin Mekah. Maka kata Nabi SAW, yang mana ketika itu telah pun hampir waktu asar, maka Nabi SAW bersabda, janganlah kamu salat asar melainkan di Bani Quraizah. Maka dalam perjalanan nak pergi ke kampung Bani Quraizah, masuk waktu asar, ada di kalangan mereka yang berhenti dan salat asar, yang sahabat, dan ada yang terus berjalan. Dia berkata, Nabi kata jangan salat melainkan di Bani Quraizah. Jadi mereka pergi, walaupun pada pendapat mereka mungkin kita sampai nanti dah maghrib, tapi Nabi kata jangan berhenti. Berlaku khilaf dalam kalangan sahabat tentang memahami maksud Nabi SAW. Adakah maksud Nabi di sini janganlah kita salat asar melainkan di Bani Quraizah? Maknanya kita kena sebab cepat-cepat jalan, dan kita mesti sampai di Bani Quraizah sebelum masuk asar. So itu tujuan Nabi. Tetapi jikalau kita dah berjalan cepat, dah masuk asar, kita salatlah. Atau maksud Nabi memang betul-betul ini satu khususiyah, satu specialty, untuk hari ini sahaja kita dibenarkan melewatkan sembahyang asar sehingga sampai di Bani Quraizah. Nabi SAW tidak marah kepada mana-mana pihak sahabat. So berlaku khilaf dalam memahami hukum fiqh semasa hayat Nabi SAW. Dan benda itu juga berlaku setelah Nabi wafat. Berlaku percanggahan-percanggahan dalam isu-isu yang kita kata hukum hakam, kerana perbezaan dari segi ijtihad, kerana ia adalah perkara baru, memerlukan qiyas dan sebagainya yang dibincangkan dalam ilmu usulul fiqh. Dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in tidak pernah melihat percanggahan pendapat dalam isu seperti ini memberi kesan kepada akidah seorang Muslim. Selama mana saling hormat menghormati, walaupun setiap orang dibenarkan untuk dia berpegang teguh dengan pendapat yang dia nampak benar, tidak ada masalah untuk dia mempertahankan pendapatnya. Imam Syafi'i rahimahullah berdebat dengan ulama yang lain dalam perkara yang mereka berselisih, sehingga terbuka habis butang-butang baju puluh-puluh. Tetapi setelah habis berdebat, Imam Syafi'i pegang tangan kawan dia yang seorang ini yang berbeza pendapat dengannya. Imam Syafi'i kata, walaupun kita berbeza pendapat, kita saudara dalam agama. Itu dalam perkara-perkara yang kita panggil ada keluasan ijtihad. Jadi bagaimana bentuk percanggahan yang dilarang? Kata para ulama rahimahullah, antaranya disebutkan oleh Al-Imam Syatibi. Dia kata firqah-firqah yang menyimpang ini menjadi firqah yang menyimpang dan sesat kerana ia menyelisihi al-firqatun najiyah, yakni para sahabat dan tabi'in dan tabi'in pada perkara-perkara yang melibatkan isu-isu yang besar dalam agama, yang merupakan usul fi ma'nan kulliyin fi din, pada benda yang kita kata dia adalah asas dalam agama, yang menjadi tapak untuk kita membina kefahaman dan konsep agama, atau pada kaedah-kaedah yang mana kaedah ini akan membentuk hukum hakam yang lain, ataupun kerana bercanggah pada banyak perkara-perkara yang terperinci
yang mana jikalau bercanggah dalam perkara terperinci ini akan membawa kepada bercanggah dalam kaedah ataupun usul agama tadi. So yang dimaksudkan percanggahan ini ialah hendaklah ia berlaku dalam perkara asasi agama, perkara yang memberikan agama kita ini asas dan tapaknya, iaitulah pada rukun iman yang 6 yang disebut usulul i'tiqad, isu-isu akidah, atau pada usul Islam yang 5, rukun-rukun Islam yang 5, seperti berlakunya percanggahan berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila kita bercanggah tentang sifat Allah, menyebabkan gambaran keimanan kita kepada Allah berbeza. Dan bila keimanan kita kepada Allah berbeza, kita akan menafsirkan ibadat itu mengikut tafsiran yang berbeza dan melahirkan hukum hakam yang berbeza, yang kita akan nampak nanti dalam siri-siri yang akan datang tentang firqah-firqah ini. Yang kedua, hendaklah khilaf itu berlaku dalam perkara-perkara kaedah yang besar, kaedah-kaedah asasi yang besar, seperti jikalau bercanggah antara akal dengan wahyu, mana yang hendak didahulukan? Adakah berlaku percanggahan antara wahyu dengan akal? Kerana berbeza dalam kaedah ini akan memberikan impak kepada hukum-hukum yang akan dibina di atas kaedah ini dalam isu akidah, dalam isu fiqh. Dan yang ketiga, jikalau seseorang itu menyelisihi hukum hakam dalam isu fiqh, isu-isu furu' yang banyak, yang mana jikalau dia berijtihad dengan banyak sangat ijtihadnya itu melanggar ijma', melanggar kesepakatan para sahabat, melanggar dalil-dalil yang qat'i, terlalu banyak ijtihadnya melanggar dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang pasti, jelas dari segi petunjuknya, dari segi thubutnya, dari segi ketetapan dalil tersebut, maka ini menyebabkan hakikatnya kenapa dia bercanggah dengan banyak hukum ini, kerana dia ada kaedah yang menyeleweng. Masalahnya mungkin satu orang mendakwa diri dia ahli sunnah dalam akidah, tapi dalam fiqh dia ambil fiqh Syiah. Kita kata ini menjadikan dia terkeluar daripada ahli sunnah, kerana hakikatnya bila dia mengikut fiqh yang dibawa oleh aliran yang menyimpang daripada ahli sunnah, dia telah mengambil kaedah-kaedah beragama yang diasaskan oleh aliran tersebut, bukan lagi kaedah-kaedah beragama yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah. So ini adalah 3 perkara yang dianggap menyelisihinya boleh menyebabkan seseorang itu menjadi aliran yang sesat, dan hendaklah dia menyeru orang kepada bid'ahnya. Kerana boleh jadi dalam perkara-perkara ini kita tidak nafikan ada ulama yang tersilap dalam ijtihad, tetapi dia akan menjadi firqah apabila setelah dia melakukan kesilapan ini, dia mengajak orang untuk beriktikad sama dengan bid'ah yang dia buat, dan menjadikan dia asas untuk memberikan kesetiaan dan berlepas diri, wala' dan bara' di atas kaedah baharu yang dia wujudkan. So dengan itu mereka dianggap firqah atau kumpulan. Adapun individu, seorang, 2 orang tersalah ijtihad dalam isu akidah, dalam isu usul akidah, kerana dalil yang sampai kepadanya, dan dia tidak mengajak orang kepada akidah tersebut, dan dia juga tidak menjadikan isu tersebut sebagai asas wala' dan bara', maka itu tidak menjadikan dia firqah, walaupun pendapatnya dianggap salah dan ditolak secara peribadinya, ditolak kepada diri dia sendiri, dan kita mohon ampun kepada Allah bagi pihaknya. Tetapi jika dah sampai ke tahap dia menyeru orang kepada bid'ahnya dan mengajak orang melakukan bid'ah tersebut atau beriktikad dengan akidah yang dia sendiri asaskan, yang menyimpang daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah tadi, maka inilah yang menjadikan dia sebagai firqah, kumpulan menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. So ini adalah dhabitnya yang kita kena faham berkenaan dengan maksud firqah yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. InsyaAllah pada siri-siri yang akan datang kita akan membincangkan sejumlah aliran-aliran
yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, dan kita akan bandingkan dengan kepercayaan atau pegangan ahli sunnah wal jamaah insya-Allah taala. Wallahu taala alam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin.